Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Fokus Minggu Depan. Program ini bersiaran setiap Sabtu dan Ahad dan kita melihat kepada perkara yang bakal ditempuhi ataupun bakal berlaku sepanjang minggu hadapan. Kami mencongak, kami menganalisis dan kami memaklumkan kepada anda bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi minggu hadapan. Namun, apabila kita bercerita minggu hadapan, sudah pasti kita melihat juga kepada apa yang berlaku sepanjang minggu ini kerana rentetan perkara ataupun berita yang berlaku sepanjang minggu ini bakal memberikan impak kepada agenda pada minggu-minggu yang seterusnya. Oleh itu, kita saksikan dahulu imbasan sepanjang minggu ini. Kerajaan pada Isnin lalu mengumumkan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia PERMAI dalam usaha memulihkan ekonomi susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pakej PERMAI melibatkan peruntukan bernilai RM15 bilion. Sebanyak 22 inisiatif akan dilaksanakan di bawah PERMAI yang berteraskan kepada 3 matlamat utama ini. Pada minggu ini juga, beberapa ahli politik termasuk Menteri Perpaduan didapati positif COVID-19. Selain daripada Datuk Seri Halimah Saddiq, ahli Parlimen Padang Rengas dan juga ahli Parlimen Pasir Salak antara yang didapati juga positif COVID-19. Kami rangkumkan ahli-ahli politik yang disahkan positif sejak beberapa ketika dahulu.
Pada minggu ini juga, Joe Biden secara rasmi bergelar Presiden Amerika Syarikat ke-46 di Capitol Hill, Washington pada Rabu, di mana upacara mengangkat sumpah jawatan itu dilakukan di hadapan Ketua Hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Dalam pilihan raya Presiden yang lalu, Biden dilaporkan memenangi 306 undi elektoral dengan lebih 77 juta undi berbanding Donald Trump yang memperolehi 232 undi elektoral dengan 72 juta undi. Majlis angkat sumpah Presiden Amerika Syarikat yang berlangsung penuh bersejarah selain menyaksikan ianya dilakukan di tengah penularan wabak COVID-19. Seluruh negara kini berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP kecuali di Sarawak selepas Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis turut dikenakan perintah berkenaan, di mana Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dibuat selepas 6 negeri tersebut merekodkan jumlah kes positif yang agak tinggi setakat 18 Januari, di mana PKP di beberapa negeri baru ini mula dikuatkuasakan bermula tengah malam 22 Januari lalu dan berakhir pada 4 Februari. SOP PKP sama saja seperti yang saya umumkan baru-baru ini, iaitu penduduk tidak dibenarkan keluar melainkan 2 orang dari satu rumah yang dibenarkan untuk mendapat barangan keperluan harian, termasuk juga apabila melibatkan kes-kes kecemasan. Pergerakan keluar masuk bagi kawasan semua PKP ini hanya boleh dengan kebenaran daripada PDRM. Restoran, walaupun restoran, kedai, gerai makan, kenderaan bersaji ataupun food truck, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera dan pusat penjaja, gerai makan tepi jalan, kios, kedai runcit, kedai serba nikah dibenarkan beroperasi antara 6 pagi hingga 8 malam. Aktiviti pembekalan atau penjualan makanan hanya dibenarkan berbungkus untuk dibawa pulang, pandu lalu ataupun secara penghantaran ataupun food delivery mulai 6 pagi hingga 8 malam. Itu sidang media pada 19 Januari yang lalu. Tetapi setelah mendengar rungutan rakyat, Khamis lalu, kerajaan mengambil keputusan untuk membenarkan kedai makan dan restoran beroperasi sehingga jam 10 malam di seluruh negara. Dan PKP di 6 negeri, iaitu Pulau Pinang, Selangor, Melaka, Johor, Kelantan, Sabah oleh Persekutuan, dilanjutkan dan diseragamkan sehingga 4 Februari depan.
PKP kini di seluruh negara kecuali di negeri Sarawak yang menjalani PKPB, tetapi sejauh manakah impak keberkesanannya setelah 2 minggu ianya dilaksanakan? Bersama saya langsung melalui Skype pada ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan dari Universiti Malaysia Sabah UMS, langsung dari Kota Kinabalu. Doktor, bagaimana kita memahami PKP sudah dijalankan 2 minggu di wilayah persekutuan di Sabah dan juga di Selangor dan 6 negeri yang lain. Tetapi bagaimanakah kita menilai keberkesanannya kalau kita lihat kepada trend penularan dan juga kes-kes baru setiap hari, ianya masih lagi tidak nampak penurunannya. Adakah kita berjaya dan berkesan PKP 2.0 setakat ini? Ya, terima kasih Zul. Ini pandangan saya ya, dari segi perspektif pengurusan risiko. Ianya kalau ditanya secara direct ya, atau secara langsung begini, sama ada dia berkesan atau tidak, jawapan mudah daripada saya adalah dia berkesan. Tetapi tahap keberkesanannya adalah sangat-sangat perlahan ya. Sangat perlahan kerana ianya perlu juga diseimbangi dengan tuntutan ekonomi. Macam tadi diberitahu bahawa selain daripada kita melihat faktor-faktor keselamatan dan kesihatan atau faktor-faktor dalam menangani COVID-19 ini juga, kita juga ada tuntutan-tuntutan sosial dan pendidikan, tuntutan ekonomi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku, apa yang pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan dengan pembangunan SOP jangka masa pendek, iaitu saya bagi tempoh, saya sebut sebagai jangka masa pendek lah, sebab tempoh SOP yang biasanya kita umumkan seperti PKP 2.0 ini tempohnya 2 minggu, lepas tu kita akan tengok pula perkembangannya dan tempoh 2 minggu. Ini juga merupakan salah satu lagi antara faktor kenapa kita atau masyarakat sering gusar atau risau tentang pengurusan risiko ini. Dan yang paling penting bagi yang dilihat di sini, kerajaan telah mengambil langkah yang pantas dengan membuat keputusan-keputusan dengan mengambil kira faktor-faktor semasa yang telah diminta oleh masyarakat. Tapi kalau kita lihat secara dasar atau secara statistik ataupun kuantitatif, angka yang diberi pada kita setiap hari memang sangat-sangat mendukacitakan. Walaupun begitu, sebaiknya kita juga harus melihat juga kes-kes atau number ataupun angka-angka bagi mereka yang telah pulih, bagi menggambarkan situasi yang lebih tepat. Kalau kita lihat kes-kes baru memang banyak, tapi tidak juga ketinggalan kes-kes yang telah pulih juga meningkat juga, tinggi juga. Doktor, kalau saya dapat mencelah di situ, PKP 2.0 ini berbeza dengan PKP yang dilaksanakan pada Mac yang lalu kerana aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti sosial masih lagi boleh dijalankan dengan SOP yang ketat. Dan juga banyak tempat-tempat kerja juga masih lagi beroperasi seperti biasa. Akan tetapi itu juga menuntut kepada satu analisis yang lebih menyeluruh. Kerana kalau dilihat kepada 12 kluster baru yang diumumkan semalam atau dikenal pasti semalam, lebih separuh daripadanya melibatkan tempat kerja. Jadi ada yang berkatakan bahawa bagaimana kita nak melihat bahawa PKP ini berkesan kalau masalah utamanya iaitu di kluster di tempat kerja ataupun penularan di tempat kerja itu tidak ditangani dengan baik. Pada pandangan Prof dengan kepakaran Prof sendiri bagaimana? Baik, Zul. Inilah yang sukar apabila kita melakukan sesuatu kita panggil prosedur keselamatan atau PKP 2.0. 1.0 agak mudah sebab itu adalah tahap yang pertama. Masing-masing semua tidak faham dan kita hanya berpandukan kepada satu peraturan saja, iaitu bila kita kata tutup, tidak ada tuntutan-tuntutan tertentu daripada masyarakat, komuniti, sektor ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam PKP 2.0 kali ini, yang kita lihat kali kedua ini, masyarakat, komuniti, industri dan sebagainya yang sudah melalui tahap PKP tahap 1.0 yang pertama dahulu, sudah mula terdesak atau tertekan sebab tempoh masa COVID-19 ini yang macam saya beritahu tadi di peringkat awal bahawa tempohnya adalah agak panjang. Kalau kita boleh lihat, bermula daripada kes seawal bulan Mac tahun 2020,
dah sekarang berapa bulan. Jadi masyarakat agak tertekan juga dengan faktor-faktor ekonomi. Walau bagaimanapun, dalam proses pengawalan risiko, saya suka merujuk kepada satu pendekatan yang kita sebut sebagai ALAP. ALAP. A-L-A-R-P. ALAP. ALAP tu ialah as low as reasonable practicable. Iaitu kita cuba mengawal setiap risiko serendah yang mampu dilaksanakan. Itulah kemampuan sebenar negara kita, di mana kita cuba melaksanakan PKP 2.0 ini dengan tidak juga menafikan faktor-faktor lain. Walau bagaimanapun, macam saya katakan tadi, kalau kita nak fokus kepada COVID-19 ini, maka tindakan tegas setegas-tegasnya perlu dilaksanakan seperti 1.0, PKP 1.0. Walau apa pun keputusan yang telah dibuat, saya cukup yakin pihak KKM, MKM dan beberapa kementerian yang terlibat dalam membuat keputusan PKP ini telah berbincang dan telah mengambil kira semua faktor kesiapsiagaan perkhidmatan atau fasiliti masing-masing yang ada. Sebab kita kena ingat juga, pada tahap PKP yang pertama, kita masyarakat, frontliner, sektor ekonomi masih di peringkat baru, masih tidak begitu, kata orang, terkesan teruk. Selepas melepasi fasa pertama, kita semua telah terkesan dengan teruk, dan selepas itu, itulah isu dia, dia akan memberi impak kepada PKP yang kedua ini, di mana masyarakat sudah mula mengambil kita panggil alah bisa tegal biasa. Ini yang kita takut bila berlaku dalam masyarakat. Tetapi penilaian keberkesanan itu juga berbeza dengan PKP 1.0 apabila kita bercerita dengan PKP 2.0 ni, Prof, kan? Prof, banyak ini kita bincangkan, tapi itu masa yang kita ada. Terima kasih Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan dari Universiti Malaysia Sabah. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Pastinya cerita mengenai anak-anak di sekolah menuntut perhatian kita pada minggu hadapan. Kita berhenti dahulu, kita bincang selepas ini. Sesi persekolahan sudah pun bermula, baik yang bersemuka bagi yang menghadapi peperiksaan besar, tetapi lebih banyak cerita mengenai pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah, PDPR. Dan di awal PDPR ini banyak yang merungut dari kalangan ibu bapa, malah guru-guru juga, kekangan-kekangan yang mereka hadapi ketika awal pelaksanaan ini. Saya ingin bersama dengan Profesor Madya Dr. Shahbuddin Hashim, merupakan pensyarah psikologi pendidikan dan personaliti dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tetapi sudah pasti cerita mengenai rungutan ibu bapa, kekurangan device dan juga peranti untuk belajar online. Tetapi yang lebih penting ialah psikologi dan juga anak-anak itu serta guru-guru sendiri. Ramai yang mengatakan bahawa kekurangan peranti jurang digital ini akan menyebabkan ramai yang tercicir dalam pelajaran. Bagaimana ini seharusnya diuruskan dengan baik dari segi psikologi untuk memastikan bahawa motivasi, yang pentingnya motivasi dan minat pelajar itu untuk terus belajar sentiasa ada. Bagaimana adaptasi itu, Prof? Ya, terima kasih Saudara Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rintangan termasuklah kekurangan peranti, kekurangan internet dan sebagainya berlaku bukan saja di negara kita tetapi juga di negara-negara yang lain. Terutamanya apabila berlakunya apa yang kita namakan sebagai pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang PKP yang kedua,
dan kita tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku selepas ini. Sebenarnya pandemik COVID-19 ataupun COVID-19 ini hanyalah bahagian daripada ujian yang mungkin akan diterima oleh diri kita ataupun pelajar-pelajar kita, ibu bapa kita dan lain-lain pada masa ini dan masa akan datang. Perkara ini seharusnya dilihat secara positif, ya. Jadi bagi saya kekurangan peranti, internet dan sebagainya itu adalah sumber pada kekuatan dan memberi, insyaAllah kalau kita transform ataupun kita mengubah rintangan masalah kekurangan itu dan ini, kita akan menjadi sumber kejayaan kepada pelajar-pelajar yang akan datang. Termasuk juga pelajar-pelajar yang akan mengikuti SPM yang akan berjalan sebulan lagi, ya. Prof, tapi adakah Prof mengakui bahawa pelajar-pelajar ini sudah lesu? Kalau contohnya pelajar-pelajar SPM yang sepatutnya mengambil peperiksaan pada hujung tahun lepas, tiba-tiba perlu dalam masa sebulan ini perlu untuk ada motivasi cukup tinggi dan cukup bersedia untuk menghadapi SPM ataupun peperiksaan besar yang lain. Adakah mudah untuk mereka kerana orang golongan dewasa juga kalau memikirkan impak kepada mereka itu bukan satu cabaran yang biasa-biasa. Jadi bagaimana dalam masa sebulan ini mereka dapat dipastikan ada semangat, ada minat dan nampak ada masa depan yang cerah untuk mereka sendiri? Pertama kali kita perlu sedarkan bahawa SPM adalah petunjuk, turning point kepada mereka untuk berkecimpung dalam dunia pekerjaan ataupun untuk melanjutkan pelajaran sama ada dalam atau luar negara. Kita tidak dapat lari daripada SPM yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara. Itu kena faham dan perlu sedarkan. Yang kedua, dalam keadaan sebulan ini untuk menentukan sama ada mereka boleh berjaya ataupun sebaliknya mereka tidak ada pilihan yang banyak, ya. Sebab kalau diuruskan sebulan itu dengan baik, mereka akan boleh berjaya. Namun begitu, kita tidak nafikan bahawa sebahagian pada mereka mempunyai kegusaran, lack, kekurangan motivasi dan sebagainya. Kita tak nafikan. Tapi kita, ibu bapa, guru-guru dan juga support sistem yang lain, ya, perlu dijanakan, ya, perlu gerakkan untuk memastikan mereka bersedia menghadapi dan menguruskan sebulan lebih kurang 30 hari ini untuk menghadapi ujian peperiksaan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka. Jika pelajar itu seorang yang resilient misalnya, mereka boleh, ya, mereka boleh transform, mengubah masalah, mengubah kegusaran, mengubah kekurangan alasan itu kepada sesuatu yang menjadi sumber kepada kejayaan mereka pada masa akan datang. Terutamanya dalam menguruskan 30 hari ini sebelum menduduki peperiksaan yang besar dari kehidupan mereka, SPM, SCPM dan juga yang STAM, SPBM dan sebagainya. Doktor, saya ada 1 minit tapi dalam masa 1 minit ini saya rasa psikologi ataupun sokongan dan juga dukungan perlu diberikan kepada golongan pengajar. Mereka tidak ada pilihan untuk menghadapi situasi yang sukar ini dengan mengajar dan juga beradaptasi dengan teknologi dan juga kekangan-kekangan yang ada. Apa yang kita boleh lakukan untuk golongan pengajar, ibu bapa, guru-guru ataupun NGO ataupun masyarakat sekeliling kerana mereka perlu disokong juga dari segi psikologi dan juga emosi, Doktor? Ya, kalau melihat pada guru, ya, kita guru ni saya fikir terbagi pada 2 kumpulan, iaitu digital immigrant, satu lagi digital native, ya. Namun begitu kita tak fikir age mereka itu atau umur mereka itu menjadikan mereka itu terkelompok dalam kumpulan-kumpulan tertentu itu, ya. Dari segi dasar negara kita ada PPPM yang telah menggariskan bahawa pada lonjakan yang kedua ini ataupun gelombang yang kedua ini mereka seharusnya telah dilatih, ya, dengan CPD yang tertentu oleh institusi yang tertentu yang sepatutnya mereka sudah bersedia. Tapi kita belum dapat mungkin tidak dilaporkan di sana sini perkembangan yang terkini tentang persediaan mereka itu, ya. Saya fikir ini masanya NGO termasuk juga sokongan badan-badan korporat yang tertentu untuk bergabung duduk satu meja untuk memikirkan bagaimana mereka boleh membantu dari segi peralatan perhati-perhati yang tertentu yang mungkin diperlukan pada masa ini. Namun begitu, jika tidak dapat dilakukan, pelajar itu sendiri, ya, dengan sokongan ibu bapa,
guru-guru dan juga rakan sebaya, termasuk juga jiran tetangga, seharusnya menggunakan apa yang sedia ada sekarang ini, buku teks, buku nota ya, dan buku-buku ulang kaji yang lain yang juga tidak kurang pentingnya dalam mereka untuk buat ulang kaji. Tanpa peranti, tanpa digital maksudnya alatan yang lain juga mereka tetap boleh gunakan untuk Prof, itu kita perlu lakukan sekarang dan pasti diskusi ini akan diteruskan pada minggu hadapan juga. Itu juga fokus kita untuk minggu hadapan. Terima kasih Profesor Madar Dr. Shahabuddin, dan kita nak bercerita mengenai satu perkara, difahamkan bahawa bekalan darah di Pusat Darah Negara PDN ketika ini semakin berkurangan dan hanya mampu menampung purata keperluan kegunaan selama 5 hari sahaja. Saya ingin terus bersama dengan wartawan yang melakukan tugasan ini, Hasimi Muhammad. Hasimi, apa ceritanya? Pusat Darah Negara tidak cukup darah? Apa yang kerana PKP ke ataupun sebab apa, Hasimi, dalam masa yang singkat ini dapat dihuraikan? Baik, terima kasih Zul di Bukit Kewangan. Betul, kalau dimaklumkan sebelum ini bahawa Kementerian Kesihatan telah memaklumkan sejak pelaksanaan PKP bahawa berlaku sedikit pengurangan dalam bekalan darah negara, dan hari ini Pusat Darah Negara telah pun memaklumkan bahawa purata kegunaan bekalan darah ketika ini hanya berada pada tahap 5 hari berbanding dengan 7 hari, di mana dimaklumkan bahawa kegunaan untuk di Lembah Kelang sahaja ketika ini dianggarkan bahawa memerlukan sekitar 5 hingga 600 pek bekalan darah, dan pihak Pusat Darah Negara menyasarkan sekurang-kurangnya untuk mencapai sasaran 3,500 pek darah untuk Lembah Kelang. Sementara untuk kegunaan di seluruh negara dimaklumkan bahawa 2,000 pek darah diperlukan untuk kegunaan sehari. Jadi apabila berada pada tahap ini, sekiranya sasaran untuk, contoh kita mengambil di Lembah Kelang, sekiranya sasaran untuk mencapai 3,500 pek darah itu dalam tempoh seminggu tidak dapat dicapai, maka kadar bekalan darah yang ada ketika ini akan semakin menyusut dan berkurangan, Zul. Dan namun kita maklumkan bahawa dimaklumkan oleh Pusat Darah Negara bahawa tahap ketika ini belum lagi mencapai tahap kritikal, kerana kalau ikutkan kepada level kritikal itu adalah sekiranya bekalan darah tidak boleh menampung di bawah 5 hari baru ia berada dalam tahap kritikal. Jadi kita bertanyakan juga dari sudut kategori darah ini, darah yang mana yang mungkin berada dalam tahap yang berkurangan ataupun semakin memerlukan pendermaan yang lebih cepat. Dimaklumkan oleh pakar perubatan transfusi PDN Dr. Teng Moli, maklumkan bahawa dari sudut setakat hari ini bahawa kumpulan darah dari kategori A, O dan B masih lagi tidak mencukupi, sementara kategori untuk A dan B masih AB sangat mencukupi. Jadi pihaknya berharap bahawa kategori O, A dan B tampil untuk menghulurkan ataupun menyertai aktiviti pendermaan darah ini, Zul. Terima kasih Hasimi. Darah O, A dan juga B, darah anda diperlukan di Pusat Darah Negara. Mereka juga menjadikan pelbagai kemudahan untuk memastikan kita dapat menyalurkan bantuan ketika PKP ini. Terima kasih Hasimi atas perkara itu. Kita berhenti dahulu hari ini. Fokus untuk minggu depan, kita akan ke udara lagi esok untuk kita meneliti dan juga meramalkan apakah fokus dan juga tumpuan berita untuk minggu seterusnya. Sekian saja, saya Zulfitri Yusof. Kita jumpa lagi.